Halo, selamat sejahtera cikgu-cikgu semua. Saya Cikgu Lim. Hari ini saya akan berkongsi satu website yang baru panggil Nearpod. Okay, jom mari kita tengok. Okay, so kat browser sini, you tekan NEARPOD. Okay, NEARPOD. Nearpod. Okay, tekan Nearpod. Okay, nanti saya akan letak link lah kat description sana di bawah. Nanti you boleh senang masuk kan. Okay, lepas tu tekan Nearpod student engagement ni. Okay, you akan nampak dia website ni. Okay, Nearpod apa dia kegunaan? Jika cikgu-cikgu suka menggunakan PowerPoint atau suka menggunakan Google Slides semasa mengajar di kelas ke atau di Google Zoom ke atau Google Meet ke atau Zoom ke, ini memang satu website yang sangat bagus menjadikan Google Slide dan PowerPoint lagi menarik. Okay, jom mari kita tengok. So, sini you akan nampak student join the lesson by enter code. Nanti saya akan jelaskan. Tapi yang penting sebagai teacher dulu. Kalau kami boleh sign up for free. Kami tekan sign up for free. Okay. Lepas tu, cikgu-cikgu saya men-showkan sign up with Google dengan MOEDL account. Sebab you nak share ke Google Classroom kan. So, you mesti gunakan MOEDL. Okay. So, sign up with Google MOE. So, sign in with Google. Lepas tu, you akan pilih you punya Google account. Lepas tu, dia akan masuk sini. Okay. Dan selepas masuk sini, cikgu. First kali sahaja. Okay. You tekan profile ini, manage Nearpod account. Okay. Dan, you pergi ke sini. Biasanya cikgu, kalau you first time masuk, sini semua United States kosong-kosongnya. Okay, cikgu you boleh kat sini pilih. Contoh saya suruh buat. You boleh pilih Malaysia, pilih nama sekolah. Okay. Save change. Tapi dan boleh tambah lagi guru ajar tahun berapa, subjek apa boleh tambah. Dia cuma boleh pilih English, Math, Science dan Social Study dan others. So, saya ada Math saja lah, Social Study saya pun tekan ada lah. Okay. So, saya showkan cikgu tekan ni. Okay. Dan, cikgu, you akan nampak sini dah. Satu panggil silver user. Yes, untuk Nearpod, dia memang free. Tapi dia free for silver user. You boleh upgrade. Dia macam Zoom. Okay. Kalau you pernah tengok Zoom video saya. Okay, you tekan upgrade. Dia akan banyak pilihan. Dan harganya pun menarik juga. Tapi, cikgu. Okay. Tapi, you sebelum saya cakapkan berita yang baik, okey, saya bagi you tengok dulu lah. Free server free, dia apa boleh buat. Create interactive lesson which pull gamified quizzes, open-ended question and more. Okey. Go dia boleh assign homework. Aha, you nampak tak cikgu? Yang ni you boleh buat live. Free server you boleh buat live. Contohnya lepas saya buat PowerPoint, nanti saya ajar apa-apa interaktif yang boleh tambah kan. You boleh buat live. Contohnya, maksudnya sekarang saya ajar murid melalui Google Meet. Saya guna PowerPoint saya untuk showing dia mereka saja. Tapi buat sebagai Google Classroom assignment. Dan Go boleh. So, maksudnya guru kena bayar tak? Tak perlu. Dia sekarang, dia berikan, sebab COVID-19, dia berikan guna Go. Bukan semua Go-nya aplikasi lah. Cuma untuk Go aplikasi, boleh guna. Nanti you akan nampak banyak benda kat sini Go boleh guna. You boleh guna sampai bulan 6. 30 hari bulan 6. Yes, this is free for you. Walaupun dia tulis silver tapi dia boleh guna sampai 30 hari bulan 6 for Go version. Jika cikgu kata saya nak guna lama lagi boleh? Boleh. Saya ajar sebelum saya masuk. Penting. Cikgu kalau nak guna lebih lama lagi sebab 30 hari bulan macam tak berapa cukup lah. Kalau you rasa ni memang bagus diguna. Cikgu, kat sini you tulis Nearpod, you buka tag baru, you tulis Nearpod Certified Educator. Sekali lagi, Nearpod Certified Educator. Tekan. Okay, you akan nampak Certified Educator kan? Tekan Certified Educator. Okay, dan you boleh apply now. Okay, Certified Educator you dapat apa? Yes, access 6 months of Go Edition. Okay, ini adalah untuk silver user. Kalau you apply, you boleh dapat 6 months of Go Edition. Okay.
So, mari you tengok apa you perlu untuk menjadikan certified Nearpod. Okay, yang depan ni semua saya tak payah cakap lah, semua you boleh buat. Yang penting apa dia dia perlu TNC. Okay, satu, learn. You perlu pergi ke Nearpod webinar belajar dulu. Tengok, dia ada link sini, you boleh sign up satu lesson. You boleh pilih masa lah. Okay, bagi you tengok dulu. Okay, you boleh pilih masa, mana dia tengok sini. Bawah, you boleh pilih mana satu. You masa tengok 18, pukul berapa sampai berapa, ini pun boleh. You kena daftar dan lepas belajar, you kena tuliskan bila you sudah attend. Okay, kedua, you kena the second step towards certificate to engaging Nearpod lesson according the best practice NC lesson guide found at ini. Okay, you kena pergi buat satu you boleh tengok lah, kena tengok lesson guide. Okay, you boleh tengok lesson guide apakah mana. Kenapa you kena tengok lesson guide ini? Sebab you kena buat lesson guide ini, ikut lesson guide ini buat, dan yes, you tengok link lesson. You kena buat satu guide ni, satu lesson kepada murid, dan link lesson ni apa? Nanti saya ajar link lesson, PowerPoint tu lesson dia. Kena buat kat sini, dan mesti at least 15 student belajar. 15 time. You gunakan Nearpod ini 15 kali. Bagaimana katanya? Dia sini ada bagi example yang senang. You buat 3 Nearpod dan assign kepada 5 kelas. Ni 3 Nearpod, 5 kelas guna 15 kali. So, you boleh tekan yes. Sebab kalau guru cikgu menggunakan kat sini, cikgu boleh dapatlah. Okay. So, yang tu adalah satu dia punya TNC. Okay. Dan tak apa. Kami guna sampai 30 hari bulan 6 dulu. Mungkin kami dapat rezeki. Okay. Dapat 15 kali. Boleh. So, upgrade ke Nearpod certificate. Go. Okay. So, jom. My library adalah apa you Nearpod you sudah buat. Okay. So, report adalah hasil kerja murid. Dan teacher resource adalah tadi saya tengok lah, itu webinar belajar. Dan yang webinar yang sudah lalu, you nak tengok balik pun boleh. Tapi untuk you nak jadi certificate, you tak boleh tengok yang sudah lalu. You kena tengok yang belum. Okay. So, mari kita buat Nearpod yang baru. Okay, cikgu, video ini agak lama, tapi harap cikgu boleh ambil masa untuk dengar lah. Sebab dia ada banyak benda boleh sharekan. Okay. So, create your own lesson in Nearpod atau lesson in Google Slide. Kalau you ada Google Slide, you ada PowerPoint di Google Slide, you boleh tekan lesson in Google Slide, lepas tu dia link ke Google Slide anda. Link ke Google Slide anda untuk tambah Nearpod lah. Okay, tapi saya lebih tengok taking you to Google Slide to add. Okay, bagi you tengok contoh. Dia ni sini Google Slide. Tapi dia memang susah kira how it adds. Tekan add on, tekan Nearpod, lepas install, open Nearpod. Ni agak leceh. Saya tidak men-showkan jika menggunakan macam itu. Okay. Tapi saya lebih men-showkan lesson in Nearpod. Sebab lagi senang untuk jika kami gunakan. Okay, so saya buangkan dulu. Delete dulu. Okay, delete dulu. Lesson in Nearpod. Jom. Ini yang saya paling showkan. Lesson in Nearpod. Okay, kenapa? Sebab cikgu dalam komputer kamu, kalau ada sudah buat PowerPoint, you pun boleh upload ke sana. Kalau you ada buat PowerPoint dan export menjadi PDF, you pun boleh convert ke dalam. Dia boleh convert menjadi slide. Tengok. Atau you ada gambar, dia pun boleh convert menjadi slide. Satu slide. Atau you boleh upload Google Slide anda. Yes, tadi masuk Google Slide kan? Tak perlu. Kalau you sudah buat Google Slide, okay, you boleh upload ke sini. Kalau you ada OneDrive, ada ini, you boleh upload ke sini. Okay. Yang upload itu saya tak kisah. Okay, tak penting. Yang penting add slide ini apa yang boleh buat. Okay. First thing first.
kena bagi tajuk. Bina ayat. Tajuk. Second, you kena bagi setting. Bina ayat ni apa ke, grade tahun berapa ke, subjek apa. You boleh pilih. Kalau tak ada, you pilih ada. Word language, you tekan word language. Cikgu pilih lah. Biasanya kalau BM, sini tak ada BM, saya pilih ada. Submit. Okay. So, apa kelebihannya bot? Yes. Add content. Yang ni adalah slide yang biasa macam Google Slide, PowerPoint macam tu. Saya tak mahu memperkenalkan, cikgu boleh pergi tengok-tengok. Yang ni adalah dia keistimewaan dia. Nearpod 3D. Contohnya cikgu mengajar sains ke, mengajar environment ke, yang apa tajuk yang sesuai, tapi dia pilihan di sini sajalah. Okay, contohnya saya ajar killer wave. Mungkin mengajar bahasa Inggeris atau haiwan ini keluar. Saya nak bagi murid lagi memahami apa itu killer wave. Okay. You add on. Tengok dia ada satu 3D report. Cikgu boleh preview dulu. Tengok bagaimana. Tengok. You tekan preview. Ada student preview. Dia akan generate preview. Okay. Dia kena tengok line murid dan line cikgu lah. Okay. Dan tengok. Yang penting. Dia murid boleh scroll. Oh bawah dia macam ini. Belakang ekor dia macam ni, fin dia macam ini, mata dia macam ni, dia boleh zoom lagi. Dia cuma guna mouse saja untuk buat. Yang ni adalah panggil 3D. Faham tak? Tengok ke ini keseronokan. Okay. Next. Add lagi. Cikgu sudah semakin ingat. Simulation. Yes, simulation. Cikgu kalau mengajar sains, contohnya mengajar sains tentang jisim, berat, math sini pun ada cikgu boleh pilih tapi dia pilih sini sajalah. High school ke, semua school ke, okey. Cikgu boleh pilih mana satu sesuai untuk cikgu. Dan bagi you tengok simulation. Apa itu simulation? Memang syok untuk belajar. Ini memang PAK. Ini yang memang sesuai lah untuk murid untuk belajar benda yang baru. Okey. Menjadikan PowerPoint lebih interaktif. Sebab kenapa saya memang ambil masa yang lama untuk menjelaskan video ni, sebab line saya kat sini agak lambat sikit dan tengok dia semua kena jalinkan line. Okay, so kalau murid line kat sana agak lambat, dia mungkin dah lambat sikit lah. So, ini apa? Dia boleh tarik dan letak. Oh, berat. Dia so berat. Lagi. 2 lebih daripada kosong. Tengok. Dia boleh tambah. Tengok. Oh, you boleh nampak tak? Tengok. Murid. Dia sudah berat. Bagaimana? Okay, letakkan 1. Oh, tak boleh. Letakkan 2. Tengok. You ada nampak tak? Sini dia ada. Dia itu. Seimbang tak? Belum lagi. So, lebihkan. Tambah lagi 1. Tak seimbang. Tengok. Dia you boleh tengok kat sini. Lebih apa? You boleh snap. You boleh. Banyaklah murid boleh buat kat sini. Memang syok kalau buat ini. Okay. Next. Add content. Flip through. Yeah. Cikgu kalau mengajar satu teks yang kata tentang melancong ke mana-mana. Contohnya sini. You boleh cari kat sini. Underwater. You boleh tengok. Underwater. Okay. You boleh try cikgu. Flip through. Dan dia ini boleh VR. Cikgu kalau nampak sini ada VR kan. Yes, betul. Dia ada VR. Cikgu kalau murid gunakan handphone tengok, dia boleh masuk dalam VR dia tengok. Okay. Contohnya underwater crayon. Under ni. Okay, lepas tu saya preview. Okay. Guna mouse, cikgu, murid boleh rasa lebih seronok PowerPoint ni. Kalau you letak gambar je kan. Tapi yang ni dia tak sama. Tengok, dia boleh tarik. Oh, ada orang main. Macam tu tengok. Oh, ikan. Dia boleh zoom. Tengok. Dia boleh tarik jauh. Okay. Dia boleh tengok macam tu. Ini panggil simulation. Okay. Kedua. Add content. BBC World. Okay. Ini video lah. Masuk video yang BBC buat ni lah. Semua health punya lah. Yang cikgu rasa mana satu sesuai lah. Okay. Masuk video. Okay. Seterusnya.
Yang seterusnya adalah seperti biasa lah PowerPoint yang adalah slideshow lah. Kalau kamu ada slideshow, video ke, audio ke, PDF viewer ke, ini ada Microsoft yang benda. Okay. So, yang ni. Okay. Habis ni. Okay. Yang seterusnya inilah add web content. Yang ni adalah untuk masukkan website you lain untuk bagi murid tengok. Contohnya, kalau fresh website will not work on iOS device. Jika murid tengok guna iPhone-nya flash website tak boleh. Okay. Tak apa. Ni bukan penting. Yang penting adalah add activity. Yes. Ini activity PowerPoint yang tak susah nak buat. Time to climb. Apa ini? Time to climb. Dia adalah satu pertandingan antara beberapa murid. Dia macam quizy. Yes. Dia macam Kahoot. Yes. Okay. Dapat dia macam satu animasi seorang murid memanjat itu gunung. Tengok siapa lebih cepat memanjat. Tapi sini dia letakkan question macam objektif. Dia bukan subjektif, dia objektif. Dia boleh set masa. Berapa lama murid boleh berjawab. Question kat sini, contoh lah cikgu. Okay. You boleh letak gambar. Okay. You boleh letakkan equation. Okay. You boleh letakkan answer. Mesti tick Dan kalau you kata, saya nak ABCD boleh tak? Add answer saja. Okay. Dan saya nak saat ini letak gambar boleh. Tapi dia ada kelemahan. Kalau nak teks, semua teks. Nak image, semua image. Okay. Faham? Cikgu? Okay. Dan save. Tapi you belum ada question kan? Okay. Saya buat dululah. Okay. Bagi you save tengok. 1, 2. Ini betul. Okay. Save. Okay. Ini adalah bagian time to climb. Permainan. Okay. Next. Add activity. Open-ended question. Ini apa open-ended question? Open-ended question macam itu Google assignment. Google assignment. You boleh letakkan you type question here. Atau you boleh import gambar ke, import video ke, atau you record you punya suara. Okay. Yang ni adalah satu keseronok kedua. Enable student to record. Contohnya you ada satu teks yang pendek, bukan panjang sangat lah. You boleh di sini kata, murid-murid sila membaca dan rekod bacaan anda di sini. Murid boleh rekod lah. Apa you teks kat sini, dia baca dan dia save. Dan cikgu boleh dengar lah, adakah dia baca betul ke tidak. Ni cikgu pun boleh buka. Okay? Faham? Atau you letak satu gambar video, letak satu gambar you suruh murid. Kalau memang dia bahasa penulisan dia akan kurang sikit, tapi you pertuturan dia okey, cikgu boleh try bagi suruh dia tutur dan cakap. Okey? Dan cikgu ada nampak tak? Dia sini ada size KB saja. Tengok saya letak banyak benda ni berapa KB, tapi kena tambah lagi you punya PowerPoint lah. Okey? Dia akan bagi you tahu sampai penuh, dia akan penuh. Okey. Tak apa. Next. Activity matching pair. Ya, dia satu activity ni matching pair. Okay, matching pair introduction. Contohnya you letakkan introduction pair. You boleh letak gambar, pairkan gambar itu. Contohnya satu pomba, kereta pomba dan satu balai pomba. Dia boleh pairkan. Atau you boleh ayat. Okay. Nama saya ialah Lim. Okay. You boleh add another pair. Umur saya adalah 18 tahun. Cikgu kalau saya ada salah bahasa jangan ketawa. Okay. So, you boleh preview. Tengok bagaimana. Dia ada macam ni pair. You boleh buat banyak. Umur saya ialah Lim. Salah. Umur saya, nama saya salah. Tengok. Okay. Tapi kalau ialah nama saya boleh tak? Boleh. Kalau walaupun terbalik, dia memang terbalik lah. So, cikgu yang ni kelemahan sikit. Tapi kalau you pair dengan gambar ni satu seronok kan? Adik. Okay. Okay, save. You boleh add timer juga cikgu. Ada timer. Bagi dia masa berapa lama untuk jawab. Okay. Pair. Quiz dengan time to climb sama. Cuma yang ni dia tidak ada macam time to climb macam itu keseronokan lah. Dia cuma tengok siapa paling. Dia ada leaderboard saja.
Kan juga dia akan lepas habis dia akan tahu 3 murid mana satu, the first 3 which adalah leaderboard. Okay, the grade lain kali saya akan ajar dia pun sama, import video masuk. Okay, yang penting belakang draw it. Yes, cikgu, you boleh letak draw it. Kalau cikgu mengajar lukisan, cikgu boleh samalah instruction, lukiskan satu bunga, bunga. Okay, lepas tu atau you boleh letak gambar, suruh murid ikutkan gambar yang senang, jangan terlalu high end lah. Okay, you boleh add timer, okay, save. Dia bagi you tengok murid apa murid boleh nampak. Contohnya you kena tahu murid apa boleh tengok. You tekan preview, general preview, tengok murid apa boleh tengok. Okay. Yes, dia ada beberapa benda ni boleh guna. Satu, dia boleh pilih warna dan draw. Yang ni macam marker, dia boleh pilih size, warna, marker. Okay. Yang ni ada add text. Yang ni dia boleh add gambar. Yang ni ada eraser, dia boleh padam apa yang dia sudah buat. Yang ni ada padamkan apa dia semua drawing. Yes. Yang ni adalah drawing. Okay. Kalau cikgu mengajar lukisan. Okay. Next activity. Cooperate. Yeah, cooperate maksudnya you tekan masuk. Yes, topik. Soalan yang macam kebat, macam sains. Bagaimana cara, sila kongsikan cara untuk melambatkan makanan menjadi basi. Contohnya. Atau bagaimana cara you boleh letak. Okey, contohnya. Contohlah saya sebagai contoh. Lepas tu pilih dia punya sticky note ni macam sticky note. Ini ada paparan dia. Sebab tengok. Introduce cooperation and interactive transformation tools. You save. Nanti bagi you tengok bagaimana contohnya. Okay. So, preview. Okay. Contohnya atas adalah soalan murid. Soalan cikgu yang berkebat ke atau memang banyak. Contoh, murid boleh tengok. Dia boleh share their thoughts and image here. You can nampak banyak sticky note kat sini lah. Murid siapa kata apa, dia boleh tengok. Apa dia kongsikan. Ini bagi mungkin bagaimana cara okey, pun boleh tuliskan karangan. Karangan tajuknya Kela. Sila murid-murid tuliskan isi-isi. Jangan tulis karangan isi-isi yang boleh mungkin boleh di sini tulis pergi ke Pantai Merdeka ke main jetboat ke apa. Sini dia boleh share. Lepas tu semua share sini. Murid, you suruh murid tengok share sini. Dah pergi ke next ada assignment suruh mereka menggunakan note-note di sini. Jadikan satu karangan. Boleh. Okay. Add slide. Add activity. Okay. Poll adalah satu tanyalah. Suka tak suka satu survey. Yes, survey. Ya, saya tak berfikir survey. Okay. Yang ni fill in the blank pun sangat syok. Okay, fill in the blank macam okay, contohnya nama saya Tim. Okay. You boleh pilih teks, warna bagaimana. Okay. Siap. You kena letak full ayat dulu. Tapi jangan terlalu panjang sebab dia boleh insert 1000 karakter saja. Okay, next. Dan you highlightkan apa yang kena hilangkan dan done. Okay. Dan you boleh tengok murid bagaimana buat. Okay, apa yang murid nampak adalah tengok nama blank lim. Dia sini ada pilihan. Dia drag masuk dan done. Dia boleh drag masuk semua dulu. Dia boleh kata, you got 1 out of 1 correct. Nice work. Okay. Dia boleh drag. Dia boleh buat lain kalau salah. Dia boleh sampai habis lah. Okay. So, yang ni ada fill in the blanks. Okay. Yang next, slide. Activities. Okay. Memory test. Memory test. Yang ni boleh ambil gambar. Dia macam free card lah. Okay. Dia grid size boleh 6, 8, 12 sampai maksimum 12. So, contohnya saya letak bunga.
Atau you ada gambar, you pun boleh letak. Drag saja, drag saja, drag saja. Kalau cikgu ada kelas mengajar tentang bunga, boleh drag. Okay. Okay, dia ada satu lagi panggil final question. Final question maksudnya, dia boleh tulis ni, write your question or select the right answer. Mana satu bunga raya? Murid pergi tik lah. Tik lah. Okay. Bunga raya. Tik. Dan. Okay, bagi you tengok perbezaan. Nanti saya bagi you tengok perbezaan. Kalau final question. Okay. Memory test, preview. Okay. Student. Apa murid nampak. First. Okay. Memory test. Ya, dia boleh main. Oh, bukan. Betul. Okay, ini dengan ini. Betul. Ini dengan ini. Tak betul. Ini dengan ini. 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 Habis? Well done. You make it 10 move. Show question. Bunga raya. Mana satu bunga raya? Ini. Check my answer. Exactly. Tengok. Ya, ni final question. Kalau you tak nak pun boleh. Macam ni. Well done. Kalau dalam pengajaran kamu ada ajar ini lah. Close. Oh, so ini adalah, tengok. Sama macam ni 6 MB saja. Kalau saya add ni semua. Okay. Dan add slide. Add activity. Last. Habis. So, ini adalah ni yang buat. Habis siap. Tanpa you PowerPoint. Sama. You preview semua tengok. Run through. Okay. Save and exit. Okay. So, sekarang saya ajar bagaimana untuk masuk ke Google Classroom. Okay. So, cikgu kena tunggu dia loading habis lah. Okay. Tunggu dia loading habis. Okay, cikgu. Kalau sudah loading habis, dia akan macam ini. Okay. So, saya akan share. Kalau memang lepas 30 hari bulan 6, cikgu boleh live lesson saja. Live lesson maksudnya, cikgu sekarang nak ajar, kita tekan live lesson. Okay. Cikgu sharekan link ini. Tekan link ini, bagi dalam Google Meet ke guna Zoom ke, murid boleh join, masuk. Okay, ni panggil live lesson. You boleh sendiri, you controlkan. Tapi cikgu, yang ni you kena hide. You hide, you takkan nampak nama murid. Saya showkan cikgu, bukakan show student names. Okay. Dan you akan nampak siapa murid masuk di sini. Student list. Okay, kat sini. So, you akan kat slide mana, you boleh jump, you boleh apa. Okay. You boleh tengok student kat sekarang kat mana. Okay, pun boleh. Okay. Yes. Dan. Okay. Dia satu saya nak tambah lagi cikgu. Kalau murid masuk, sebab dia tidak perlu sign in. Dia ada link saja dia boleh masuk terus. Okay, tak perlu sign in. So, tapi lepas dia first sign in, dia perlu murid tuliskan nama. So, saya showkan sebelum bagi link kepada murid, you kena sekali lagi mengingatkan murid. Sila tulis nama betul. Jangan tulis nama nickname apa, jangan. Sebab dalam report, walaupun you assign ke Google Classroom, dia ikut nama yang dia key in. Dia mungkin tak akan keluar, dia akan lari sikit. Okay. Dan cikgu, kalau nak jadi sebagai assignment, you tekan student paste. Tekan ini. Okay. Require student to submission. Saya biasanya tekan on lah. Lepas tu, tengok ada Google Classroom kan. Kalau cikgu ada main Microsoft Teams pun boleh. Tapi sekarang saya cakap Google Classroom. Okay, cikgu. Yang ni, dia tidak sama dengan buzzer ke. Tak ada expired date. Dia ini ada macam quizy. Dia mesti ada expired. 29 hari saja. So, you tak boleh extend. Okay. So, you tekan Google Classroom. Tekan Google Classroom. Benda yang sama. Tapi sini saya ada satu cadangan kepada cikgu-cikgu. Okay. Okay, kelas. Pilih action. Create assignment. Jangan create lain. Create assignment. Sini seperti biasa. Okay. Sini cikgu. Saya rasanya kalau boleh, tukar ungrade. Okay. Tukar ungrade. Sebab kenapa? Sebab dia tak boleh import markah masuk ke dalam Google Classroom. Kalau dia ada grade, you can sentiasa anggap masuk. So, kalau cikgu senang, tekan ungrade lah. Okay, ungraded. Okay, dia tak akan grade. Tapi, markah kat sini, dia akan kat
apa boleh di report sini. Okey, lepas siap ni macam biasa okey, saya pintar lalu saja Okey. Dia akan kat report. Setiap apa murid yang jawab, dia akan report di sini. So cikgu boleh check report di sini. Okey. Dan cikgu kalau you nak share kepada guru lain, you boleh tekan horizontal iblis sini, tekan share with teachers dan dia ada dua link. Satu, preview only. Cikgu boleh preview saja, tekan copy. Kalau you nak guru itu boleh edit, you tekan editable, copy. Pilihan cikgu lah. Okey? Kan? Tadi saya sudah katakan ni silver dia ada storage kan? Tengok, saya sudah guna 7 MB. Okey? Jika cikgu kata, ayo saya sudah mau satu PowerPoint sudah hampir 49 MB, itu memang sudah banyak loh cikgu. Bagaimana? Habis guna. Jika ini cikgu habis guna, you jangan delete tau. Kalau you dah assign ke classroom. Okey? Saya bagi tengok, kalau saya delete, maksudnya saya delete. Saya bagi tengok sampel, saya delete. Masuk ke manage account, tengok. Dan masih saya boleh kosong balik. Dia tak sama dengan Woodwall. You delete saja dia sama 5 Woodwall you boleh guna di satu je buat tahu you ada guna 5. Okey, ini adalah perbezaan dia lah. Okey. So, hari ini saya share sampai sini. Okey, saya share sampai sini. Jika cikgu-cikgu ada apa pertanyaan, sila leavekan komen di sini. Saya akan cuba jawab. Okey. So, sekian, terima kasih cikgu-cikgu.